Kalau tengok dari segi kosting Cikgu Luan pun tak realistik. Makanan 600, masak je lah. Boleh je nak masak dengan member. Boleh cut daripada 600 hingga 300 Cikgu Luan. Hello, Assalamualaikum semua. Selamat datang ke Cikgu Luan. Siapa dia? Saya Rotan. So, kalau kita cakap pasal simpanan, ramai yang macam nak simpan duit lebih. Bisa kata sebulan RM500, RM700. Tapi bila hujung bulan, mana simpanan aku lah? Tak ada pun simpanan aku. Dan bukan sekadar simpanan je, tak ada. Berhutang pula tu. Sebab apa tu agak-agak? Okey, dekat sini dia ada dua sebab. Yang pertama adalah sikap gopoh kita terhadap kita nak simpan sebulan tu 500, 700, amount yang sangat banyak tetapi sangatlah tidak realistik. Dan yang kedua, sibuk nak fikir simpan berapa. Bukannya sibuk berfikir berkenaan dengan costing bulanan kita tu berapa. Sebab kalau kita duk fikir nak simpan berkepuk saja, tetapi dalam keadaan kita tak kira berapa costing harian kita, seminggu kita consume berapa, minggu kedua dah berapa duit tinggal tu semua. So at the end of the day, yang duitnya asal simpan 500, tiba-tiba 400, tiba-tiba 300, 200 dan last kali dalam bank tak ada apa-apa pun sebab kita tak buat costing kita. So marilah kita buat asas pengiraan untuk orang yang berstatus bujang dan dia duduk dekat rumah sewa dengan lagi dua orang member. Okey, misal katalah orang bujang tersebut gaji dia lebih kurang RM2,000 tolak KWSP dan juga so-so. Kemudian makan minum dia sekitar RM600. Kemudian komitmen kepada kereta, minyak dan juga tol lebih kurang RM800. Kos top up phone dan juga internet lebih kurang RM50 dan kos nak tong-tong internet Unify dekat rumah RM50. Nak bayar sewa rumah pun tong-tong dengan member sekitar RM300. So kalau ikutkan costing sahaja, total sahaja adalah RM1,800. So celah mananya kita nak save lebih kurang RM500, RM700? Tak logik bang. Cikgu Luan RM1,800, biar betul. Kalau tengok dari segi kosting Cikgu Luan pun tak realistik. Makanan 600, masak je lah. Boleh je nak masak dengan member. Boleh cut daripada 600 hingga 300 Cikgu Luan. Okey, pertama sekali, status orang bujang yang saya buat ini rata-ratanya adalah orang yang memang busy bekerja kan. Dah lah bekerja pukul 9 sampai pukul 6. Itu semata-mata jam bekerja. Tapi tak kira lagi bertolak pukul 7.30 sampai pukul 9. Balik pula sepatutnya pukul 6 tapi bos extend sampai pukul 7, sampai rumah pukul 10. Balik-balik nak masak kepala hangguk kau, memang tak sempat lah. Nak suruh member kita masak pula, member duk sibuk nak tackle lawek dia pula. Okay, so secara realistiknya kita yang bekerja ni, saya rasa 80% kita akan banyak makan dekat luar, tak campur lagi Food Panda dan juga Grab Food kan, betul tak? Dan sebenarnya saya ada satu persoalan kepada you guys. Kau pernah terfikir tak, satu hari tu kita yang bekerja ni costing makanan kita berapa? Misal kata kalau macam pagi saja dah timbang roti canai dan juga teh tarik sekitar RM5. Okey lah, murah lagi lah kan. Tapi once bila dah makan tengah hari, misal kata makan nasi kandar dengan teh ais contoh, dah lebih kurang RM10 lah. Tu kira boleh murah lah. Kemudian malam pula, member pula duk ajak beli kata apa makanan western. Lamb chop murah, kemudian air limau ais misal kata, so lebih kurang RM10, dikira murah lagi lah. So total makan 3 kali sehari purata sekitar RM25 dan sebulan sahaja kos makan minum korang adalah RM750. So kita patah balik kepada budgeting tadi, asalnya simpanan RM200 kan. So tambah lagi lah kos makanan daripada RM600 meningkat kepada RM700. So korang punya simpanan sekitar RM50 sahaja sebulan. Ya, memang betul RM50 sebulan itu sangatlah sedikit. Tetapi itu adalah simpanan yang paling realistik dan paling-paling pun hujung bulan korang akan nampak lah simpanan korang tu betul-betul ada RM50 berbanding dengan main sebat je kan. Aku plan RM500, RM700 pada mula-mula tanpa kira costing. Kalau kita luaskan perspektif lagi kan, RM50 sebulan, tapi kalau kita kalikan dengan 1 tahun ataupun 12 bulan, 50 kali 12 adalah RM600. Kali pula dengan 5 tahun, korang akan simpan lebih kurang RM3,000. Kalau dah capai 10 tahun, korang akan dapat RM6,000. Banyaklah tu dalam masa 10 tahun RM6,000. Macam-macam kot korang boleh buat. Paling-paling pun lah kan. Kalau macam baru simpan setahun RM600, tiba-tiba hujung tahun tu pula kena timing pula, tiba-tiba smartphone kita rosak ataupun pecah ataupun kereta rosak and what not. Paling-paling RM600 ini korang dah boleh gunakan. Instead of pinjam duit dengan mak ayah ataupun the worst case scenario, boleh pinjam itu sama Along Okay. Dan ini belum lagi campur duit tepi. Biasalah orang Malaysia ni memang kena buat duit tepi kan. Dan negara kita pun antara the most hard working countries kan. Okay. So bila buat duit tepi, buat dropship, buat Food Panda, buat Grab Food and what not tu, daripada boleh simpan 50, bolehlah simpan up to RM200. So kalau nak kali dengan setahun, 200 kali 12, 2,400. Kali dengan 5 tahun, lebih kurang 12,000. Dan kalau kekal istiqomah menyimpan sampai 10 tahun, tak ke dah 24,000? Banyaklah nak buat deposit rumah ke, nak beli kereta. Dah boleh dah within 10 tahun hanya menyimpan. Cikgu Luan, kalau saya dah simpan setahun, perlu ke saya buat pelaburan emas ke, unit trust ke, ataupun ASB financing and what not?
let dulu, sabar. Okey, sebab pelaburan ni sebenarnya memerlukan disiplin simpanan yang sangat tinggi. Kalaulah amalan menyimpan ini korang tak terapkan daripada sekarang, once bila korang masuk dalam dunia pelaburan, bukannya untung bang, tetapi rugi. Tapi itu ada topik yang saya akan bincang kemudian lah. So in conclusion, kita kena patah balik kepada ungkapan Melayu kita lah, iaitu biar sedikit lama-lama jadi bukit. Literally, okey, sabar. Ya, saya faham nak nampak duit kita berkepuk sampai bergunung memang lama, tapi saya lebih suka mengambil pendekatan yang very realistic. Biarlah amount tu RM50 sebulan, tapi RM50 tu adalah sebetul-betul RM50. Bukannya macam bulan ni je boleh save 300-400, tapi bulan depan dah tak boleh. Adalah disebabkan kita tak betul-betul particular, kita tak betul-betul fokus kepada detail budgeting kita. Dan macam saya cakap, tak campur lagi duit tepi. Dan kalau macam bekerja kuat ataupun dapat bonus ke apa, tambah lagi duit simpanan dekat situ. Tapi kita masih mengekalkan kita punya kadar costing. Dan ini sekadar pendapat saya lah. So saya tak sure lah korang punya costing macam mana. Dan korang pun boleh share jugalah dengan kita orang macam mana korang buat costing, macam mana korang menguruskan kewangan korang di dalam ruangan komen di bawah lah. So itu sajalah kot untuk video kali ni. Apa lagi you guys nak tahu berkenaan dengan video editing ke, video shooting ke, pasal kewangan ke apa, boleh share dekat dalam ruangan komen di bawah. Saya Cikgu Uluan, Sapu The Game, saya Sultan.